Baik, nah. Ad-dars tsani wal 20, pelajaran 22, siratun wa manhaj. Naam. Tafadhalu. Tafadhal, silakan. Assalamualaikum. Tajuk dia Siratun wa Manhaj. Ini saya okey. Siratun wa manhaj. Naam. Maksud dia sejarah dan panduan. Sejarah dan panduan. Baik. Sirah ni dia terjemahan yang tepat dia bukan sejarah. Sirah ni yang lebih tepat dia adalah dia punya bibliografi dia ataupun sirah ni mana perjalanan hidup dia. Dia sejarah lah tapi bukan dalam berarti kata sejarah history yang kita faham tu, sejarah negara tu tidak. Bila digunakan perkataan sirah ni dia lebih kepada cara hidup orang tu. Daripada lahir dia sehingga besar dia, apa yang berlaku kepada orang tersebut, itu dia panggil, dia lebih kepada untuk individu lah, bukan kepada benda tempat, negara dan sebagainya. Kita nak terjemah apa ni, sirah ni. Kita faham dengan makna sejarah lah, tapi dari segi penggunaan lebih untuk manusia ya. Okay, tak apa. Siratun wa manhaj, sirah lah, selalu Melayu pun dipanggil sirah. Tak terjemah sangat pada sejarah. Sirah dan juga apa manhaj? Apa tadi Anis? Manhaj? Oh, manhaj. Naam. Tak dengar. Sambung Ustaz. Apa maksud manhaj tadi? Manhaj panduan. Panduan boleh. Sirah wa manhaj. Okey, sambung. Ittahoza menjadikan. Sahabat Rasulullah. Siratun biografi sejarah. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Manhajan cara atau panduan. Lahum bagi mereka. Di dalam hayatihim kehidupan mereka. Okay. Wa'ala dan terhadap muslimin. So general dia para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil sejarah Rasul sebagai panduan bagi mereka dalam kehidupan mereka. Okey. Ittakhaza apa menjadikan. Boleh, betul. Menjadikan. Asalnya dari perkataan akhaza mengambil. So ittakhaza menjadikan. Jadi para sahabat telah menjadikan. Ridwanullahu alaihim ni apa ni? Saya tak sure Ustaz. Selalu kalau kita sebut sahabat, apa kita baca selepas tu? Radiyallahu. Selalu kita baca radiyallahu an. Kalau ramai kita baca radiyallahu an. Ini ramai ni, sahabat-sahabat ni ramai. Radiyallahu anhum. Betul. Jadi kalau sahabat biasa kita akan ucapkan radiyallahu anhum. Ini yang biasa kita jumpa kan? Yang biasa kita jumpa radiyallahu anhu, radiyallahu anha. Ada penggunaan lain. Ini penggunaan lain. Ini pun digunakan juga. Selain kita tak guna radiyallah, kita tukar kepada ridwan. Ridwan ni masdar dia. Keredaan. Ridwanullahi alaihim. Struktur ayat dia pun berbeza. Kalau tadi radiyallah fi'il, Allahu fa'il dia. Tapi di sini dia tak ada fi'il fa'il, dia jadi masdar saja. Keredaan Allah terhadap mereka, kepada mereka. Ridwanullahu alaihim. Ya, jadi boleh guna dua-dua lah, radiyallahu anhum ataupun ridwanullahi alaihim. Mana yang kita nak. Semoga Allah reda kepada mereka. Keredaan Allah kepada mereka. Nah, jadi sahabat-sahabat ridwanullahu alaihim telah menjadikan sirah lah yang kita terima. Sirah Rasul itu sebagai cara panduan mereka, betul. Sebagai panduan mereka fi hayatihim, untuk kehidupan mereka. Yang ayat yang ni ayat seterusnya. Alal muslimin ini bukan bersambung dengan yang belakang. Ini ayat baru. Sambung. Ini.
wa ala lil muslimina. Okey, muslim. Fi kulli dalam setiap zaman. Dalam setiap zaman itiba'u nahjihi aidan, mengikut caranya juga. Okay. So maksud dia di situ Rasulullah, sahabat Rasulullah mengikuti cara Rasul dalam setiap zaman dan mengikut caranya juga. yang ini tak ada kena-mengena dengan sahabat dah ni. Ini dah ayat baru ni. Yang sahabat yang depan tadi. Yang ni wa'alal muslimin ni. Mula di sini. Oh, dan muslimin dalam setiap zaman mengikut caranya juga. Okey. Dan orang muslimin pada setiap zaman mengikut caranya juga. Tapi ala tu ada terjemahan dia. Bila kita ada ayat alal muslim, alal, dimula ayat tu dengan ala. Maksudnya apa? Maksudnya yajibu alal muslim. Jadi kita boleh buat ayat yajibu, ayat dia yajibu alal muslimin. Kalau ada yajibu kita fahamlah kan, maksudnya orang Islam mesti buat apa? Orang Islam pada setiap zaman mesti ittiba' mengikut nahjihi. Nahji dengan manhaj tu lebih kurang lah. Nahji dengan manhaj tu kata dasar yang sama. Caranya juga. Tapi di sini dia tidak gunakan perkataan yajibu. Dia buang perkataan yajibu, dia terus guna alal muslimin. Makna dia sama. Jadi bila kita jumpa ayat dia begitu, wa alal muslimin artinya orang-orang Islam mesti. Kita terima begitu ya. Mesti mengikut caranya juga. Baik, seterusnya. Qala ta'ala, Allah berkata, laqad kana, Rasulullah adalah lakum fi Rasulillah aswatun, contoh, hasanatun, baik, liman kana telah yarjuwa wal yaum il akhirah. Allah berkata Rasulullah telah menjadi contoh baik bagi sesiapa yang berharap kepada Allah dan hari akhirat. Sambung. Dan hari akhirat wa zakarallah kasiran, dan banyak mengingati Allah. Berzikir, mengingati Allah banyak, kasiran. Baik. Qala ta'ala laqad kana lakum. Dia ayat dia bukan kana berhenti di situ, tidak. Kana lakum tu yang pertama, fi rasulillahi yang kedua, kemudian ketiga uswatun hasanah. Dia begitu ayat dia. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum, sesungguhnya lakum ni bagi kamu. Bagi kamu itu pada kana tu was lah kan. Maknanya cerita dululah. Laqad kana lakum, sesungguhnya untuk kamu fi Rasulillah, pada diri Rasulullah itu ada uswatun, ada contoh yang baik. Itu terjemahan dia yang betul. Sungguhnya pada diri Rasulullah itu ada contoh yang baik untuk kamu. Untuk kamu itu. Itu terjemahan dia. Jadi kena cek balik terjemahan Quran. Sebab ni Quran kan. Jadi liman kana, sambung. Liman kana yarjullah. Liman kana yarjullah. Ni pun sambung ni. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Untuk siapa? Ni tadi tak terjemah ni. Li untuk man, siapa. Kana yarjullah, siapa yang mengharapkan Allah. Yarju mengharap. So kana tu telah lah. Maknanya siapa yang, maknanya cerita dulu lah kan. Liman kana yarjullah. Untuk mereka, untuk siapa yang mengharapkan Allah. Wal yaumal akhir, dan juga mengharapkan hari akhirat. Dia berharap untuk bertemu hari akhirat, untuk mendapat balasan baik di hari akhirat. Dan juga wa zakarallaha katsira, dan juga untuk yang mengingati Allah banyak. Yang banyak mengingati Allah. Jadi panduan kita pada Rasulullah lah. Contoh yang baik tu ada pada Rasulullah, dan siapa yang mengambil panduan daripada Nabi ni, itu orang yang memang dia berharap nak jumpa Allah dan berharap nak mendapat balasan di akhirat dan sentiasa mengingati Allah, maka orang ni akan nampak contoh yang baik pada diri Rasulullah. Tapi kalau dia tidak berharap
nak bertemu Allah, dia tak nampak lah bahawa pada Rasulullah tu ada suatu kedudukan yang baik. Itu terjemahan. Nah, al-jumlatul tsaniyah, al-faqratul tsaniyah, perenggan kedua. Urifa ar-Rasul, telah diketahui Rasul munzu sigori, sejak kecil, bisidki, dan sifat kebaikan, wal amanah, waliza ahabuhu ma'zamu, dan juga disukai paling disukai ahli Quraisy, orang Quraisy, dan wahab kamu, dan lantik sebagai hakim, bainahum, antara mereka, fi al-khilaf, dalam masalah allazi, bila hadasa inda, bila terjadi i'ada bina'a al-Ka'bah, dalam pembinaan Ka'bah. So maksudnya Rasulullah telah diketahui sejak kecil bersifat baik dan amanah, dan juga sangat disukai kaum Quraisy, dan menjadi hakim antara mereka dalam masalah berlaku ketika pembinaan Kaabah. Baik. Nah, Urifar Rasul, betul, telah diketahui. Ini mabni lil majhul lah ni. Urifa, diketahui. Rasul itu telah diketahui ataupun lebih tepat diterjemah dengan dikenali. Jadi Arafah ni tahu ataupun kenal. Kan kita kata apa, ta'aruf kan, berkenalan. Wa Arafah lah dia perkataan Arafah. So Nabi Rasul itu telah dikenali munzu sigarihi, sejak kecilnya. Ki ada ha tu kan, kecilnya, sejak kecilnya. Bi sidqi, dengan sidqi ni bukan apa tadi, bukan kebaikan. Sidqi ni apa? Kejujuran. Jujur kan, sidqun. Siddiq, sadiq. Jujur betul kan? Wal amanah, dia dikenali dengan sifat benar dan juga dengan sifat amanah. Waliza ni bukan dan juga, bukan. Waliza ni oleh itu, kerana itu. Dua perkataan, li untuk ataupun kerana, dan juga za. Za tu perkataan haza. Yang kita kata haza ini kan, haza kan ada za tu. Jadi za tu adalah ini. Jadi untuk ini, oleh kerana ini So itu makna liza. Ataupun kita kata lizalika, oleh kerana itu pun boleh juga. Waliza, oleh kerana ini, ahabbahu mu'zamu ahli Quraisy. Ini bersambung. Ahabba, dia okey, boleh diterima terjemahan disukai, tapi kalau kita tengok struktur ayat, dia bukannya disukai, dia bukannya mabni lil majhul. Tak ada bentuk mabni lil majhul kan. Ni bentuk apa ni? Ni bentuk mabni lil ma'lum. Suka. Bukan disukai, suka. Siapa yang suka ni? Ini tadi tak terjemah. Mu'zam ni kebanyakan mu'zam, majority. Majority apa, ahli Quraisy, orang-orang Quraisy, kebanyakan orang-orang Quraisy ahabba, suka. Oleh itu, kebanyakan orang-orang Quraisy sukakan dia. Itu terjemahan dia yang betul lah. Tapi kalau kita terjemah oleh itu dia disukai oleh kebanyakan besar orang Quraisy, terjemahan boleh diterima lah Tapi kalau ikutkan struktur ayat, kita tak kata disukai, tapi suka. Kerana dia mabni li al-ma'lum. Oleh kerana itu, kebanyakan besar, sebahagian besar penduduk ataupun orang-orang Quraisy suka akan Nabi tadi. Di sini merujuk kepada huwa lah Nabi. Seterusnya, wa hakkamuhu bainahum. Jadi terjemah apa? Lantik sebagai hakim. Okey, boleh, betul. Hakkamu, tapi siapa yang lantik? Ni waw ni. Waw ni hum, mereka. Quraisy. Wa hakkamu, dan mereka melantik dia sebagai hakim. Melantik dia. Nabi tadi lah Jadi mereka telah melantik sebagai hakim bainahum, di kalangan mereka. Sebagai hakim untuk menyelesaikan masalah mereka. Fil khilaf, dalam khilaf ni dia masalah ni tak berapa tepat. Khilaf ni perbalahan, dispute. Itu makna khilaf. Dia bukan masalah saja, tapi dia lebih kepada dispute tu kan. Itu dipanggil al-khilaf. Perbalahan kan. Okey. Jadi mereka telah menjadikan Nabi sebagai hakim lah untuk menyelesaikan perbalahan. Allazi, yang hadasa, yang telah berlaku, terjadi. Okey, boleh terima. Inda, semasa.
Inda ni semasa. Jadi perbalahan yang berlaku semasa i'adah. I'adah ni bukan makna bawa kembali. I'adah ni a'ada, memulangkan, membawa kembali. Okeylah, boleh diterima. Memulangkan, ya, nak pulangkan balik, nak bawa semula. Okey, boleh terima, bawa kembali. Tapi kalau kita lihat struktur ayat dia, i'adat bina, di situ tak boleh terjemah bawa kembali. Bina kembali, itu makna dia. Dia bergabung dua tu. Semasa i'adati bina il-Ka'bah, semasa Kaabah itu hendak dibina semula. Itu makna i'adat bina, rebuild. Re lah i'adah tu. Re bina build kan, untuk dia nak bina semula Kaabah. Ini kalau kita baca sejarah tu, Kaabah pernah dia ada runtuh sikit lah kan sebabkan banjir tu. Jadi dia nak bina semula. Inilah maksud dia. Wa wad'i al-hajaril aswad. Okay, sambung. Wa wad'i dan meletakkan al-hajar al-aswad, hajar aswad di makana dalam tempatnya. Haisu anha dalam menyelesaikan haza al-khilaf bi hikmah wa zakai. Dan meletakkan hajar aswad dalam tempatnya di mana dapat menyelesaikan masalah dengan baik dan bijaksana. Baik, na'am. Wa wad'i hajar aswad. Ini bersambung ni dengan ayat tadi. Bersambung. Artinya baca dia kena daripada tadi lah. Dan mereka telah melantik dia sebagai hakim di antara mereka atau di kalangan mereka dalam perbalahan yang telah berlaku semasa mereka nak bina semula Kaabah dan sambung-sambung perbalahan yang berlaku semasa nak bina Kaabah dan semasa nak meletakkan wad'i al-hajaril aswad. Hajar aswad, batu hitam ni kan, al-hajaril aswad fi makanihi. Jadi dispute dia itulah siapa yang nak letakkan hajar aswad di tempat dia. Kita tahulah sejarah dia kan. Sekali dia kata siapa yang orang pertama masuk ke masjid tu, dialah jadi hakim. Kebetulan Nabi yang orang pertama masuk, maka Nabi lah dilantik sebagai hakim dan semua orang setuju. Baik. Jadi apa yang berlaku di sini dia tak ceritalah, dia pendekkan saja. Dia kata haitsu anha, di mana, where, nak kata where, di mana tu haitsu lah. Yang bahasa Arab dia kata haitsu. Haitsu anha menyelesaikan. Boleh, tapi siapa yang menyelesaikan, siapa fa'il dia tak disebutkan. Jadi kalau tak disebut, kita lihat balik fi'il itu siapa ni. Kalau anha ni huwa ke hiya? Ni huwa. Jadi kita terjemah di mana dia telah, kena ada makna dia di sini ya. Di mana dia telah menyelesaikan ataupun menghabiskan. Makna asalnya menghabiskan anha. Kita kata telah menamatkan, apa boleh? Telah menamatkan hazal khilaf, perbalahan ini. Dan dia telah, di mana dia telah menamatkan perbalahan ini bihikmah dengan bukan baik. Hikmah bermakna bijaksana. Dengan bijaksana. Dengan bijaksana, wazaka dan dengan kecerdikan dia. Ni wisdom lah ni. Dengan hikmah dia, wisdom dia dan kecerdikan dia. Yang kita tahu kan, dia ambil kain, letak batu hajarul aswad di tengah dan panggil daripada setiap kaum yang ada tu untuk pegang bucu-bucu dia. Jadi semua orang setuju dengan pendapat dia. Nah, al-faqratus salisah. Lam, tidak. Yaf'al, adakah, fi di dalam, sababihi, masa mudanya, makana yaf'aluhu, apa dia melakukannya, sababun Mekah, belia Mekah. Maksudnya tidak ada dalam masa mudanya dia melakukan belia Mekah. Dia melakukan belia Mekah. Apa maksud tu dia melakukan belia Mekah? Jadi terjemahan tu kurang tepat sikit. Kena lihat struktur. Struktur dia, kena faham struktur dia baru boleh terjemahan betul. Baik, yang pertama kita lihat di sini. Lam yaf'al. Lam ni tidak, yaf'al ni bukan adakah ni. Yaf'al tadi kita dah buat tadi, yaf'alu, yuf'alu tadi apa? Melakukan. Kan? Artinya dia tidak lakukan. Yaf'al ni siapa yang lakukan? Huwa, tak ada ditulis di belakang tu, maka kena tengok fi'il ni, yaf'alu ni siapa? Huwa. Artinya dia tidak melakukan. Betul kan Dia tak lakukan
fi syababihi, di dalam ataupun semasa muda. Syabab ni muda dia. Semasa dia muda, fi syababihi, makana, apa yang yaf'aluhu, makana yaf'alu, apa yang syababu Makkah lakukan. Ni yang melakukan. Belia-belia Mekah, pemuda-pemuda Mekah, yaf'alu, melakukannya. Artinya Nabi masa mudanya dia tidak melakukan apa yang penduduk pemuda-pemuda Mekah lakukan. Itu maksudnya. Nabi tak pernah lakukan apa yang penduduk-penduduk Mekah lakukan. Jadi penduduk Mekah ni selalu dia buat apa? Dia bermain, bergurau dan macam-macam kan. Jadi Nabi dia tak join. Itu maksud dia. Nah, sambung terus. Falam yusyarikum, tidak dia menyertai mereka, filahwihim, dalam hayalan mereka, wala bihim, dan mainan mereka. So, maknanya Nabi tidak menyertai mereka dalam permainan mereka, permainan pemuda. Nabi tak join lah apa yang orang-orang pemuda-pemuda kat Mekah tu buat kan. Jadi falam yusyarikhum, mungkin terjemahan dia betul, dan tidak, artinya dia tidak menyertai mereka, betul Yusyarik, ya tu dia, hum tu mereka, dia tidak menyertai mereka dalam lahwi. Lahwi ni bukan khayalan, ni tak tepat. Khayalan ni salah. Lahwun, perkataan lahwun ni maknanya perkara yang macam permainan jugalah, tapi perkara yang tak ada manfaat. Perkara yang sia-sia tu dipanggil lahwun. 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 Tempat dia bermain, semua tu dipanggil permainan lahwun. La'ib bihim tu permainan lah. Jadi apa-apa saja aktiviti mereka, bermain ke ataupun aktiviti sia-sia mereka, Nabi tak join. Okay, sambung. Balkana, tetapi ia adalah kasiran ma yajlisu, banyak duduk, wahdahu yufakiru, bersendirian berfikir, fi halki samawati wal ard, berfikir dalam langit dan bumi. Okay, maksudnya Rasulullah dia banyak duduk bersendirian berfikir tentang hal langit dan bumi. Okey, baik. Apa tu? Balkana, bahkan rada lah ni, bal ni. Tapi sebaliknya apa yang dibuat, kana kathiran, kana ni merujuk kepada dia. Ni ia adalah ni, dia he was lah ni. Ni makna merujuk kepada Nabi tadi. Balkana Rasul. Maknanya Nabi masa tu apa yang dibuat? Kathiran ma ni dia sekali dengan kathiran. Kita kata dia selalu. Kathiran ma. Bergabung ya. Kathiran ma, dia ni dulu dia selalu buat apa? Yajlisu wahdahu. Duduk bersendirian. Okay. Perkataan wahdahu ni bersendirian. Tapi dia dua perkataan. Wahdahu dua perkataan. Dari perkataan wahda dan juga domir dia hu. Jadi macam mana cara nak guna ni bersendirian? Tengok, kalau kita kata dia sendiri, alone lah ni, alone. Tapi alone dia tu, dia kena gunakan domir. Jadi kalau ayat kita tu berkenaan dengan dia sendiri. Kita kata alone kan, tapi dia sendiri kena wahdahu. Kena guna domir. Kalau nak kata awak sendiri, awak pergi sendiri. Sama juga perkataan dia, wahda. Tapi disebabkan kita kata awak sendiri, tak bolehlah wahdahu. Kena tukar kepada wahdaka. Ini yang kita baca kan. La wahdaka la syarikalah kan. Wahdaka. Kerana kita bercakap Allah. Awak, wahai Allah. Wahdaka. Kalau nak kata alone, saya pergi sendiri. Wahdun juga. Tapi bila nak kata saya, kena tambahkan, belakang dia tambahkan ya. So kita kata wahdi. Contoh kita kata azhabu ilal madinati wahdi. Saya pergi ke bandar sendiri. Jadi perkataan sendiri alone tu dia bertukar-tukar mengikut siapa yang bercakap, domir dia kepada siapa ya. Jadi itu kalau nak gunalah perkataan wahdahu ni, wahdaka, wahdaha dan sebagainya. Jadi dia ni selalu duduk sendiri, yufakiru berfikir, baik, fi khalqis samawat. Ni bukan makna dalam dunia, dalam langit dan bumi, tidak.
Yufakiru fi ni dia sekali dengan yufakiru, nak kata dia berfikir tentang. Jadi fi tu tak diterjemah dengan makna dalam, dia datang sekali dengan yufakir. Kita nak buat ayat, kita kata ana ufakiru fi, fikir tentang apa? Saya berfikir nak kahwin contoh, ufakiru fi zawaj, kan? Saya berfikir nak tentang apa? Tentang. Jadi perkataan fi tu bukannya terjemah makna dalam, ya. Dia kena ikut konteks. Semua harful jar yang kita tahu tu, min, ila, ala, semua tu terjemahan dia kena ikut konteks. Dia tidak ada satu perkataan yang spesifik, mesti ini makna dia, tidak, ya. Kena ikut konteks. Nah, fa yufakiru fi khalqis samawati wal ard, dia berfikir tentang khalq. Ni tadi tak terjemahan. Khalq ni bukannya buat, khalq ni ciptaan, kejadian. Khalqun, daripada perkataan khalaqa, Allah cipta. Khalaqallah, Allah mencipta. Kataan asal dia khalaqa. Fi'il dia. Kalau nak kata pencipta, apa bentuk dia? Isim fa'il dia. Apa isim fa'il untuk khalaqa? Apa dia? Dia jadi khaliq. Kan? Khaliq, ya. Jadi khaliq, apa maksud khaliq? Pencipta lah. Al-khaliqu huwa Allah, kita kata. Al-khaliq, pencipta. Allah lah. Yang dicipta, isim maf'ul. Apa isim maf'ul dia? Apa tu? Ma apa? Ni sambil ulang kaji tajuk isim fa'il, isim maf'ul ni. Siapa ingat ni? Khalaqa, isim fa'il dia. Khaliq, isim maf'ul dia. Nak baca apa? Makhluk. Betul, makhluk. Khaliq tadi apa? Pencipta. Makhluk adalah yang dicipta, ya. Ini isim fa'il dia, ini adalah isim maf'ul dia. Khalaqa, fi'il dia. Baik. Sambung terusnya. Kat mana kita tadi? Ila an nazala, kepada itu turun, alaihi wahyuhu, pada dia wahyu, fi ghori hira'a, dalam cemburu tidak berpuas hati. Oh, okey. Baik. Jadi apa maksud dia tu? Turun wahyu kepada Nabi dalam Macam mana dalam cemburu tu? Tu terjemahan tu tak betul. Baik. Sambung tadi, kat mana saya berhenti tadi? Balkana kathiran ma, bahkan dia ni selalu duduk wahdahu sendiri berfikir tentang ciptaan. Ni ciptaan ni, kejadian as-samawati wal ard, langit-langit dan juga bumi. Ila an, ni bukan kepada itu, tidak. Ila an ni, ila ni dia ada makna lain, sehingga. Selain daripada makna ila itu, untuk itu tu kan, ada, dia ada makna lain, sehingga. Ila an, sehingga an-nazala, sehingga turun. Maknanya dia sentiasa duduk berfikir tentang langit dan bumi ni, keciptaan langit dan bumi ni, sehingga nazala alaihi. Jadi berhenti tu tak betul. Dia nazala alaihi ni sambung. Ila an-nazala alaihi. Tak boleh berhenti ila an-nazala alaihi wahyu, tu yang terjemah dia tak betul. Kalau berhenti kita tak betul, memang terjemahan kita akan lari. Jadi ila an-nazala alaihi wahyu, sehinggalah turunnya wahyu. Ni yang turun ni apa? Al-wahyu, ni fa'il dia. Sehinggalah wahyu itu turun kepada Nabi. Maknanya dia sentiasa duduk sampailah akhirnya wahyu turun. Fi di, ni ghar ni bukan makna cemburu. Kalau perkataan cemburu tu fi'il dia, ghara. Tengok baris. Fi'il, ghara, baru makna cemburu. Ini bukan fi'il, ini gharun. Tengok makna lain dalam kamus. Dalam kamus tu, ghar bermakna gua. Bukannya cemburu. Wahyu turun kepada Nabi dalam gua kan. Gua apa? Gua Hira. Gua Hira. Jadi tak payahlah terjemah perkataan Hira ni, gua kan. Jadi Nabi selalu duduk sehinggalah turunnya wahyu di dalam gua Hira. Okey, jadi wahyu. Wahyu tu kita fahamlah kan. Maksud wahyu tu kan revelation tu wahyu lah. Baik. Seterusnya sambung ayat tu. Qala ta'ala, Allah berkata, wajadaka dalam fahada, dan dia mendapati kamu sesat dan dia memberi panduan.
Okey, betul. Itu dalam surah apa? Ad-Duha ya. Ad-Duha. Nah. Sekejap ya, saya tukar balik connection internet saya. Baik, nampak tak saya gerakkan seperti ini? Nampak Ustaz? Nampak Okey, baik. Jadi ayat tu qala ta'ala, ni dalil dia lah ataupun ayat dia. Qala ta'ala, firman Allah, wa wajadaka, dan dia mendapati kamu, awak, dan dia mendapati kamu, artinya Allah mendapati kamu dalan. Dalan ni dari segi literally maknanya sesat lah Sesat, artinya dalam keadaan Nabi tak tahulah siapa pencipta dan sebagainya. Itu makna dal, bukannya Nabi itu sesat tidak ada hidayah, tidak ya. Fahada, jadi apa berlaku bila Nabi tak tahu siapa yang pencipta dan sebagainya? Fahada, maka Allah memberi panduan kepada dia. Hidayah lah tu Maka Allah dah beri hidayah pada Nabi tahulah siapa yang mencipta dan sebagainya. Okey, sambung yang keempat. Bida'a Rasulullah SAW. Nampaknya Rasulullah SAW dakwatahu ila islami, berdakwah kepada Islam. Watahamala, dan dia bertahan fi sabili, di jalan zalika itu, kasiran, banyak, minal azab, azab, dari memudaratkan. Okay, apa maksud dia tu? Nampaknya Rasulullah SAW berdakwah kepada Islam dan dia bertahan di jalan itu walaupun banyak perkara yang memudaratkan. Okey, baik. Saya betulkan Yang pertama bukan nampaknya. Kalau nampaknya tu ni tersilap. Kalau dalam kamus tu yang kata nampaknya tu perkataan dia adalah bada, bukannya hamzah. Badal alif. Jadi kena tengok betul-betul. Yang ni bukan alif, ini hamzah. Hamzah ni alif. Jadi yang bada ni yang makna nampaknya. Yang obvious dia kata bada. Yabdu. Jelas. Tapi di sini bukan. Ini perkataannya bada'a, perkataan lain. So bada'a bermakna bermula ataupun memulakan So betulkan yang ni. Rasul SAW memulakan dakwahnya. Barulah betul terjemahan dia. Bada'a da'watahu, memulakan dakwahnya kepada Islam. Wa tahammala, dan dia bertahan. Boleh makna bertahan lah. Dia bertahan ataupun dia menanggung segala ujian. Itu dipanggil tahammala. Bersabar, sabara. Perkataan lain yang boleh kita guna, tahammala dengan menggunakan perkataan sabara. Dia bersabar. Dia bersabar, wa tahammala, dia menanggung lah ni. Dia menanggung apa? Dia menanggung al-kasira minal azab, banyak perkara-perkara yang menyakitkan. Perkara-perkara yang menyakitkan dia. Azab, apa-apa yang memudaratkan dia. So dia bertahan ataupun dia sabarlah dia kata. Dia sabar fi sabili zalika, dalam jalan tersebut, artinya dalam jalan dakwah tadi. Ataupun untuk tujuan dakwah tadi. So dalam berdakwah itu dia telah menanggung banyak perkara-perkara yang memudaratkan dia. Itu maksudnya. Ujian-ujian yang diberikan oleh orang Quraisy. Nah, sambung. Wa kana li zaujatihi, dan adalah isterinya Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah daurun, peranan, wazimun, hebat, fi at-tahfifi, dalam mengurangkan, anhu, tentang dia. Sampai yang ini. Sampai mana? Okay. Sampai Watashji'ihi, dan memberi semangat. Lagi satu sampai belakang. Hatta tuwufiyat, walaupun dia meninggal. Okey, makna keseluruhan dia. Isterinya Khadijah radhiyallahu anha memainkan peranan yang hebat dalam mengurangkan beban dia dan memberi semangat walaupun dia meninggal. Walaupun dia meninggal, bukan walaupun dia meninggal ni.
Yang belakang tu kurang ketat. Yang depan tu okey boleh diterima. Baik. Wa kana li zaujatihi Khadijah radhiyallahu anha daurun azimun. Itu dulu. Dan zaujah dia, isterinya tengok di sini ada li. Maknanya isterinya mempunyai. Itu terjemahan dia. Kalau tak ada li, isterinya lah ya. Tapi di sini wa kana li zaujatihi. Isterinya Khadijah mempunyai apa? Mempunyai daurun, peranan yang besar, daurun azim. Ya, jadi lihat perkataan kalau ada li di depan dia, antara maknanya dia mempunyai. Jadi isteri dia telah mempunyai peranan yang besar, yang hebat. Besarlah, selalu kita kata azim ni bolehlah hebat, great tu kan. Azim fi takhfifi anhu, dalam mengurangkan. Itu literally takhfif maknanya mengurangkan. Tapi di sini takhfif anhu maknanya meringankan beban dia. Itu makna takhfif anhu, meringankan bebanan yang ditimpa yang dialami oleh Nabi. Itu maksudnya takhfif anhu. Wa tasjihi, dan juga dalam memberi semangat, boleh. Tasjih, memberi galakan, memberi semangat, boleh ya. Jadi itulah peranan Khadijah. Hatta tuwfiyat, sehingga, ini bukan walaupun. So terjemahan dia di sini salah. Sehingga walaupun ni, kalau walaupun dia meninggal, macam mana maksudnya? Khadijah meninggal, dia masih lagi tak sesuai kan? Jadi sehinggalah dia meninggal. Artinya sehinggalah Khadijah meninggal. Khadijah sentiasa memberi semangat pada Nabi sehinggalah akhir hayatnya. Itu maksud dia. Hatta tuwfiyat. Sambung. Wadallah kekal Nabi SAW, Nabi SAW, wafiyan setia laha kepada dia, tula hayatihi sepanjang hayat. Rasulullah setia kepada Khadijah sepanjang hayat. Sahih. Wa zallan Nabi, dan kekal lah ni, kekal kan. Wa zalla maknanya berterusan, sentiasa. Nabi sentiasa, Nabi terus lah ni. Nabi terus setia, wafiyan laha, setia kepadanya, tula hayatihi, sepanjang hayatnya. Betul. Tula sepanjang hayatihi, hayatnya. Okay, betul. Nah. Baik. Hamzah. Baik, siapa seterusnya? Seterusnya siapa ya? Aminah? Farah. Farah. Faradina. Ustaz, dia kata wifi UAE tak stable. Itulah wifi ni kadang-kadang. Dia kalau dia tak boleh masuk, tak apa, tolong dia dululah. Dengan dia boleh masuk balik, kita minta dia ganti balik. Farah dia di UAE ya? Okay, saya sama. Nombor 5, Qatala. Qatala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu, para sahabat, musyrikina, orang musyrikin, bi syaja'atin, dengan berani, wan tasaru, dan mereka menang, fi kasiran, pada banyak, mina, daripada al-ha'ariki, dan banyak pertempuran. Al-Ma'arik. Al-Aharik. Ma'arik. Ni. Ma'arik. Ma'arik ya. Okay. Baiklah. Makna dia apa tu? Nabi dan para sahabat memerangi orang musyrikin dengan berani, dan mereka menang kebanyakan pertempuran. Ya, betul. Qatala, memerangi, ya, betul. An-Nabiyyu qatala wa ashabuhu, dan sahabat-sahabatnya pun qatala juga. Mereka memerangi orang-orang musyrikin. Bi syaja'atin, dengan syaja'ah, berani, betul. Wan tasaru, dan mereka menang. Intasara, menang. Wow tu mereka lah. Wan tasaru fi, pada kasir, banyak peperangan. Banyak daripada peperangan-peperangan.
Ma'arik. Ma'arik peperangan. So ma'arik ni jamak untuk perkataan ma'arakah. Rasanya kita dah pernah belajar perkataan ni dulu. Ma'arakah. Ma'arakah. Jadi dalam perkataan Arab ni untuk nak kata perang ada beberapa perkataan yang kita dah belajar dahulu. Salah satunya harbun. Itu perang juga kan. Ma'arakah pun peperangan juga. Jadi kalau kita baca sejarah Nabi ada lagi satu istilah. Ada lagi dua istilah. Yang satu dipanggil ghazwun. Pun peperangan juga. Satu lagi dipanggil sariyah. Sariyah ni tak payahlah, tiga ni. Jadi dia ada perbezaan sedikit lah. Kalau harbun ni, selalunya harbun ni umum. Perang secara umum kita panggil harbun. War lah ni. War. War tu dipanggil harbun. Kalau ma'rakah ni dia lebih kepada makna battle. Ma'rakah lebih kepada peperangan apa. Nama peperangan tu peperangan apa. The battle of apa kan. Itu dipanggil ma'rakah. Jadi kalau macam peperangan zaman Nabi tu, dia tak panggil harbu nama perang. Tak boleh. Kalau harbu ni macam yang kita belajar dulu, harbu al-murtadin, memerangi orang-orang murtad, tu boleh. Sebab dia bukan nak letak nama perang. Dia kata perang, memerangi secara umum ya. Tapi kalau kita nak guna dengan nama peperangan, ni perkataan dia. Ma'rakah. Contohnya Ma'rakah tu Hunain. Ma'rakah apa. Kemudian di zaman Nabi ada lagi satu istilah. Selain daripada Ma'rakah, dia panggil ghazwun. Ghazwun ni pun perang juga. Ghazwun ni lebih kepada dia bergerak lah. Nabi bergerak pergi ke satu tempat untuk berperang. Itu dipanggil ghazwun. Dan kalau saya tak silap, ghazwun ni, kalau tak silap pembacaan saya, ghazwun ni adalah peperangan yang biasanya yang disertai oleh Nabi. Dia panggil ghazwun ataupun ghazwah dipanggil. Ghazwatun. Maaf, ghazwatun. Ada tak. Dia panggil ghazwah. Contohnya apa? Peperangan Badar. Jadi ada dalam kuis baru ni ada beberapa orang yang buat ayat. Dia nak kata peperangan Badar tapi dia buat ayat Harbu Badrin. Dia kata Harbu Badrin, perang Badar. Terjemahan dia betul lah, perang Badar ni, tapi penggunaan dia tak tepat. Kerana Harbun ni perang secara umum. Kalau nak guna nama tempat, peperangan nama battle tu kena guna ni lah. Sama ada Ma'rakah ataupun Ghazwah. Jadi seperti yang saya sebut tadi, Ghazwah ni yang biasa yang Nabi ikut serta. Ghazwah tu Badar, Nabi ikut serta dalam peperangan Badar. Tapi kalau yang Ma'rakah ni biasa yang Nabi tak ikut lah. Nabi tak ikut, dia panggil Ma'rakah. Ma'rakah apa contohnya? Ma'rakah Hunain ke tak silap saya. Ma'rakah Hunain, Ma'rakah Tabuk, itu semua yang Nabi tak ikut tu, maka dia panggil Ma'rakah. Ya. Jadi dia ada lebih kepada cara memilih perkataan. Baik, Ma'arik jamak ni. Baik, sambung. Wakana. Nabi SAW Samhan, pemaaf, Rohiman, penyayang, Atufan. Nabi orang yang pemaaf dan penyayang. Atufan tu belas kasihan. Belas kasihan. Atufan ya. Wakana Nabi, so Nabi, kerana Nabi was lah kan. Nabi, he was apa, orang yang macam mana? Orang yang sangat pemaaf. Ataupun Samhan ni juga orang yang sangat ada toleransi, pun boleh terjemah begitu. So Nabi orang yang sangat pemaaf, Rahiman, penyayang, dan juga Atufan orang yang ada belas kasihan. Sahih. Fa'indama semata Fataha Makkah, menakluk Mekah, Samaha keluarga, semata menakluk Mekah dan keluarga. Bukan, Samaha ni tadi perkataan yang sama dengan Samhan ni. Apa tadi? So ini fi'il dia. Fa'ala. Jadi Nabi memaaf. Betul. Nabi memaafkan. Okay. Ahlaha wa qala lahum, Rasul berkata kepada mereka, izhabu fa antum atulaqu, pergilah kamu bebas. Baik. Fa'indama semasa, bukan semata, tak semasa. Indama semasa membuka Mekah. Fataha, dia membuka. Kena sebutlah siapa yang buka ni. Ataupun tadi terjemah apa, menakluk kan? Betul. Fataha ni dia tengok konteks. Biasanya kita kata membuka. Tapi bila dikaitkan dengan nama tempat, selalunya bukan buka lah. Dia lebih kepada dia menawar tempat tu kan.
Fataha Mekah, semasa Nabi menakluk semula kota Mekah. Dia dah kenal Allah dan dia balik, dia tawan semula. Itu dipanggil Fataha. Jadi macam nama Sultan Muhammad Al-Fatih tu. Kan? Sultan Muhammad Al-Fatih. Jadi nama dia Muhammad, Sultan Muhammad. Fatih tu gelaran dia. Fatihun, yang membuka, yang menakluk. So Fatih, Muhammad the Conqueror lah tu. Conquer, yang menawan semula kota Istanbul, Konstantinopel tu kan. Baik. Fa samaha ahlaha. Dia telah mengampunkan penduduknya. Ahla di sini mana penduduk? Penduduk Mekah. Nabi telah mengampunkan penduduk Mekah. Wa qala lahum, Nabi berkata kepada mereka, izhabu, pergilah kamu semua. Fa antum tulaqa, maka kamu semua ni adalah orang-orang bebas. Tulaqa ni orang-orang bebas. Jamak ya, jamak untuk perkataan taliqun. Taliqun seorang yang bebas. Macam kalau seorang suami tu dia kata pada isteri dia, anti taliq, maknanya awak ni bebas lah, saya ceraikan awak. Itu maksud dia. Talak kan, daripada perkataan talak, talaqa, taliq. Tulaqa, orang-orang bebas. Baik. Sambung yang akhir 6. Saya sambung ya. Boleh. Minta maaf Ustaz, saya punya internet tak berapa okey. Kat Mahalah ya? Kat Mahalah. Okey, tak apa. Wa amala telah berinteraksi ataupun telah dan melayan. Wa dan amala berinteraksi ataupun melayan an-nabiyyu, Nabi SAW, jami'a, semua orang, an-nas, manusia, mu'amalatan, dengan layanan, wahidan, yang sama, lam, tanpa, yufarriq, membezakan, baina, antara, Arabiyin, orang Arab, wa dan a'jamiyin, orang yang bukan Arab. Dia punya general dia, dan telah berinteraksi ataupun Nabi melayan semua orang dengan layanan yang sama, tanpa bezakan antara orang yang Arab dan orang yang bukan Arab. Okey, betul. Nabi melayan amala, Nabi jami'an nas, semua manusia. Ni adalah apa ni yang kita belajar itu hari. Maf'ul mutlak ni. Macam mana layanan Nabi tu? Mu'amalah. Ni masdar dia lah ni. Masdar untuk amalah. Mu'amalatan wahidatan. Layanan yang satu. Layanan yang sama. So ini adalah contoh maf'ul mutlak dalam ayat kita. Amalah mu'amalatan wahidatan. Lam yufarriq, bukan tanpa. Lam ni tidak. Lam tidak. Tidak ya. So Nabi tidak membezakan. Dia tidak membezakan antara seorang Arab, Arabi dan juga seorang yang ajami. Ajami, orang yang bukan Arab. Nah, kita sambung. Au. Okey, au atau baina, antara, abyadu, putih, wa dan aswad, hitam. Dan juga ataupun antara orang yang putih dan orang yang hitam. Wa kanat taqwa, dan kanat baginya at-taqwa, ketakwaan, hiya asasu, adalah asas, at-tafdili, yang utama, baina, antara al-muslimina, umat Islam, indahu, untuknya. Nabi SAW dia memandang kepada ketakwaan sebagai asas yang utama antara orang-orang yang muslimin. Okey, baik. Makna umum dia dapatlah, cuma saya nak betulkan terjemahan dia sedikit. Yang ni betul. Au baina abyada wa aswad, ataupun di antara orang yang kulit putih. Putih ni makna kulit putih lah ya. Wa aswad, dan orang kulit hitam. So tak ada beza. Wa kanatit taqwa, ni bukannya tadi terjemah apa? Dan baginya ketakwaan. Okey, dia tak ada perkataan baginya kat sini. Kalau baginya dia ada la tadi. Laha, lahu, itu baru baginya. Tidak. Ni wa kanatit taqwa, makna taqwa was. Taqwa was the basis. Itu terjemahan ayat dia. Taqwa adalah, tapi adalah was lah kan. Taqwa merupakan apa? Merupakan ni tak ada hiya ni salah Hiya ni nak kata is, tu boleh kita guna hiya jugalah. So taqwa adalah asas. Asas untuk tafdil. Tafdil di sini dia lebih kepada membezakan. Kan yang kita belajar ismut tafdil, kata nama yang guna untuk membandingkan kan. Perbandingan lah, perbandingan. So ni bukan utama ya. Kalau utama yang kita kata afdal tu yang lebih baik. Tu afdal yang lebih utama. Tapi di sini tidak. Ini maknanya perbandingan. Maka dia kata takwa itu merupakan asas untuk perbandingan di kalangan orang-orang Islam
di sisinya, bukan untuknya. Artinya di sisi Nabi, nak kata siapa yang lebih baik daripada siapa adalah berpandukan kepada, berasaskan kepada takwa. Naam. Hadza huwa tarjamatu an-nas. Naam. Ada apa nak tanya ni tentang terjemahan teks ni, ada tertinggal ke? Tak ada. Baik. Al-an at-tadrib, tadribat. Naam. Tadribul awal. Nabiyun qudwatun hasanatun lil muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam contoh, bukan contoh terbaik muslim. Naam, betul. Okay, betul. Contoh qudwah ni sama erti dengan perkataan apa dalam teks tadi, uswatun. Uswatun ni nanti kalau dalam exam keluar qudwah tiba-tiba ditukar uswah, tahulah itu adalah contoh. Qudwatun ikutan, daripada mana asalnya ikutan. Uswah ikutan contoh. Contoh yang baik, bukan terbaik ni. Hasanah ni baik. Contoh yang baik untuk orang-orang Islam. Naam, sahih. Isnan. Intasara al-muslimuna, dikalahkan oleh muslim, ala al-musyrikin, kaum musyrik, fi mu'zamil al-ghazawat, dalam banyak peperangan, kebanyakan peperangan. Naam, betul. Naam. Okey, apa makna dia tadi? Dikalahkan? Intasara, dikalahkan oleh. Jadi siapa yang dikalahkan ni? Dikalahkan. Tak boleh terjemah dikalahkan tu. Intasara. Dia dua makna. Satu menang. Intasara kita kata. Intasara. Dia telah menang. Dia menang. Itu makna yang pertama ya. Jadi kalau yang makna yang kedua, kalau digabungkan intasara, menang ni dengan ala, dia terjemahan dia bertukar kepada defeat lah ni, mengalahkan. Itu makna intasara ala. Mengalahkan, bukan dikalahkan. Lagi sekali, kalau intasara sahaja, intasara al-muslimun, ayat dia berhenti, setakat muslimun, maka kita kata orang-orang Islam telah menang. Tapi apabila ada ala, dia tukar sikit terjemahan dia, orang-orang Islam telah mengalahkan siapa? Al-musyrikin. Barulah betul terjemahan dia, orang-orang Islam telah mengalahkan orang-orang musyrik dalam banyak peperangan. Sebahagian besar ni, mu'zam. Mu'zam ni daripada perkataan azim kan, azim besar. So kita kata mu'zam, most lah ni, most sebahagian besar. Al-ghazawat. Ghazawat ni lah yang tadi saya sebut perkataan apa, ghazwah tadi. Dan kalau dalam peperangan Badar, dipanggil ghazwatu Badar. Dalam peperangan Uhud pun dipanggil ghazwatu Uhud. Dia tak panggil ma'rakatu Uhud, dia tak panggil harbu Uhud dan yang lain. Baik. Nombor rakam salasa. Karihat, dibenci Quraisyun, kaum musyrikin, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, manzu sigari, sejak kecil. Tak salah. Okey, lihat balik terjemahan dia. Karihat, betul tak terjemahan dia dibenci? Cuba lihat pattern fi'il tu, ini mabni lil ma'lum, itu yang kita belajar tadi kan. Adakah ini mabni lil ma'lum ataupun mabni lil majhul ni? Sebab kita nak terjemah betul. Dibenci ke ataupun benci? Dia membenci. Kena lihat bentuk fi'il itu. Kariha, fi'il madhi. Mabni lil ma'lum ataupun mabni lil majhul kalau baca dia begitu. Ini pelajaran yang dalam video saya yang saya minta lihat semalam tu. Siapa ingat ni kariha ni? Mabni lil ma'lum ataupun mabni lil majhul? Maklum. Maklum. Kerana kalau mabni lil majhul baca dia mesti ada baris depan, di depan kan. Kuriha dia kata. Barulah dibenci. Tapi di sini kariha, fa'ila. Terjemahan dia benci. Bukannya dibenci ya. So benci. Siapa yang benci? Quraisy ke Rasul? Quraisy. Kan ada tanda baris depan tu kan. Tanda tu fa'il lah ni. So fa'il tu Quraisy. Nabi Quraisy membenci Rasul sejak kecilnya. Itu maksud ayat ni. Dan yang kedua kita lihat di sini ada ta. Kalau yang kita dah faham, ta tu untuk muannas ya. Ini satu lagi yang saya rasa baru kita jumpa kali ni. Quraisy ni nama kaum kan. Jadi selalunya kalau kaum-kaum Arab ni kabilah. Dia panggil kabilah. Kabilah Quraisy dia panggil. Kabilah lah yang dia kata. So kabilah ni, perkataan ni kan muannas.
Jadi oleh sebab itu apa-apa kabilah Arab ni dijadikan sebagai muannas. Maka kalau kita guna fi'il, tukarkan fi'il tu untuk muannas. So karihat. Itu alasannya kenapa Quraisy tu dianggap sebagai muannas kerana dia adalah satu kabilah muannas. Quraisy benci, sahih? Quraisy benci sejak kecil? Patah ya? Tidaklah, Quraisy kecil dia suka Nabi. Bila ajar Islam saja dia tak suka. Jadi macam mana nak betulkan ayat ni? Uhibbu ahabba Quraisyun ar-rasul min sigari. Betul baca dia. Kalau baca uhibbu tadi dah salah makna lah. Kalau uhibbu saya suka kan? Tapi kita baca ahabba, itu betul. So maknanya suka. Siapa yang suka Quraisyun? Ahabba Quraisyun ar-rasula munzu min sigarihi ataupun munzu. Kami balik perkataan di atas tadi. Munzu. Sejak sedang ya, kita kata since ni munzu. Munzu, maaf, munzu. Kadang-kadang diguna muz. Kalau kita jumpa muz, itu pun makna since juga lah. Baik. Dan yang kedua, Quraisy tu macam tadi lah dia muannas, maka kita tambahkan ta. Kita kata ahabbat. Ahabbat Quraisyuni rasulah munzu sigarihi. Ya, itu jawapannya. Nah. Baik. Al-an rakam 4 at-tulaqa. At-tulaqa penceraian fi an-nas dalam teks hum ahlul Madinah atau penceraian dalam teks penduduk Madinah. Dalam teks tu dia tak kata perceraian tu. Tadi apa tadi? Kita terjemah tulaqa ni. Perpecahan Bukan. Kan tadi yang Nabi kata apa? Izhabu. Nabi kata pergilah. Kamu ni semua tulaqa Nabi kata. Bebas. Orang-orang yang bebas. Itu tulaqa di situ di sini bukan makna talak cerai tu tidak. Bebas. Kerana perkataan tolaqa tu maknanya membebaskan. Tolaqa, membebaskan. Jadi itu sebab kita panggil talak. Maknanya tak bebas lah. Dah dibebaskan wanita. So at-tulaqa ni maknanya orang-orang yang bebas. Tapi apa? Siapa yang dimaksudkan tu dalam teks tu? Finnas dalam teks hum ahlul Madinah. Jadi orang-orang yang bebas yang Nabi kata pergilah kamu semua tu merujuk kepada ahlul Madinah. Salah lah kan? Siapa? Mereka manhum? Ahli Al-Makkah. Ahli Makkah. Jadi dalam sebab since kita nak tukar Ahli Madinah kepada Makkah, tak payahlah guna laisah. Tak payah tak payah sebab kita dah tukar kan home. Jadi kita kata home ahlu Makkah. Okey betul. Yang kedua, Makkah ni dia tak boleh ada alif lam Nama tempat ni dia bergantung kepada cara orang tempatan tu panggil nama tempat tu. Ada setengah nama tempat ada alif lam macam Al-Madinatul Munawwarah. Memang dia ada alif lam. Tak boleh dibuang. Tapi ada nama tempat tak ada alif lam. Contoh Makkah. Jadi Makkah kita panggil Makkah saja, tidak perlu ada al. Contoh lain, Malaysia ada al ke tak ada al? Lalu kita guna Malaysia tanpa al. Jadi jangan kata Al-Malaysia, salah. Kalau yang kita nampak Al-Malaysia tu dia dah jadi adjektif Malaysian. Kita kata Al-Malaysia tu lain. Itu dah jadi, bukan jadi negara Jadi ada setengah negara, contoh As-Sin. Sin memang digunakan alif lam. Jadi bila negara-negara ataupun tempat-tempat yang ada alif lam, kita kekalkan alif lam. Yang mana yang tidak ada alif lam, jangan tambahkan alif lam. So kena check lah. Boleh Google, boleh check apakah tulisan ataupun ejaan sebenar nama tempat. Okey, itu yang ke-4. Al-an rakam 5. Asasu al-mufadolati, asas perbezaan fi dalam al-Islam, antara Islam, bainal an-nas, launu wal jinsu, antara warna dan jantina. Tak salah. Jadi maksudnya apa tadi? Asas perbezaan dalam Islam. Okey, mufadalah ni bukan perbezaan ni. Tadi apa tadi kita terjemah? Mufadalah ni nak kata perbandingan, asas perbandingan ataupun asas nak kata siapa yang lebih baik, siapa yang lebih afdal. Nak kata orang ni lebih baik daripada orang ni. Macam mana? Apakah kriteria dia? So dia kata fil Islam, dalam Islam kriteria dia mufadalah bainan nas, ni bersambung kat sini Maknanya nak kata siapa yang lebih baik di kalangan manusia itu, kriteria yang pertama al-launu dan juga al-jinsu. Jinsu betul. Antara makna jins tu jantina lah. Az-zukur ataupun inas, muzakkar ataupun muannas. Okey, khata lah
Dia bukannya asas tu. So apakah asas dia? At-taqwa asas al-tafdil. At-taqwa asasu. At-tafdil. Tak boleh guna ni. Tafdil ni salah ni. Dal tu dah salah dah. Ni ambil balik perkataan tadi. Asas. Asas. Al-mufadalah. Al-mufadalah At-taqwa. Yang kedua ejaan at-taqwa ni apa yang kurang kat sini? Hamzah. Bukan hamzah. Alif maksurah. Oh, Tu ejaan taqwa taqwa waw alif mesti ada alif. Taqwa baca panjang kan. At-taqwa asasu al-mufadalah baina an-nas ataupun fil Islam. Itu adalah at-tadrib al-awwal. Naam sahih. Al-an at-tadrib tsani. Limaza, mengapa kana ar-rasul yajlisu fi al-ghari, duduk di gua bersendirian. Tak ada bersendirian kat sini. Gua. Bersendirian tadi apa? Wahdahu tadi kan. Tu bersendirian lah. Sini tak ada Itu tak payah terjemah lah. Ya, kenapa Rasul tu duduk di gua? Itu saja terjemahan. Yufakiru ar-rasul fi khalqi as-samawati wal ardi. Wal ardi Ejaan Dot wal ardi Okay. Naam, yufakiru Rasul ataupun kita jadikan dia fi'il mudhari'. Fakkara ar-rasul. Nabi telah berfikirlah, Nabi berfikir fi khalqi as-samawati wal ardi. Naam sahih. Ataupun kita ambil balik struktur ayat dia, kana rasulu yufakiru. Begitu. Kana rasulu baru kita guna yufakiru fi khalqi as-samawati wal ardi. Nah, boleh. Yang kedua. Soalan tadi. Mata urifa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bisifati al-hamidah. Bilakah tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersifat terpuji? Tahu di situ tak betul. Kalau tahu kita kata arafa. Ini dah tukar bentuk mabni lil majhul, urifa. Mengetahui pun tak betul lagi. Mabni lil majhul tadi macam mana kita terjemah? Diketahui. Dikenali. Yang lebih tepat di sini kita kata dikenali. Bilakah Rasul itu dikenali dengan sifat yang terpuji? Hamidah terpuji. Urifa ar-rasul munzal sigari sodiki wal amanah. Ejaan ya. Munzu sigarihi bisdi sidiki wal amanah. Tulis sat tu tulis sat ya. Sat ya. Bisidik. Bukan bisidik. Bisidiki. Bisidiki wal amanati. Ataupun tak payah sidq wal amanah, ambil balik ni. Bisifatil hamidah tadi. Bisifati al-hamidah boleh. Jadi urifa Rasul munzu sigari, yang itu jawapannya. Munzu sigari. Semenjak kecilnya. Sat ya. Munzu sigari. Nah. Okay, boleh. Rakam salasa. Kaifa, bagaimana amala ar-rasul an-nas, amalan Rasul sebagai utusan. Okey, tu tak betul tu. Amalan tu tak betul. Utusan pun tak betul. Bagaimana? Saya balik dalam teks tadi, amalan tu dia apa maksudnya? Amalan Rasul, Nabi ataupun Rasul melayan manusia. Bagaimanakah Rasul melayan manusia? Amalah, treat lah ni. How did Rasul treat people? Bagaimana cara dia? Muamalah wahidah. Apa makna muamalah wahidah? Berkelakuan baik. Bukan berkelakuan baik ni. Muamalah wahidah.
Muamalah ni daripada perkataan amalah ni. Masdar dia. Tadi apa terjemah amalah tadi? Kelakuan. Bukan. Apa soalan dia tadi? Bagaimanakah Nabi melayan manusia? Jadi muamalah bermakna layanan. Layanan. Layanan yang bagaimana? Muamalatan wahidah, layanan yang apa tadi kita terjemah muamalah wahidah. Wahid di mana? Pertama. Bukan. Kalau pertama yang kita belajar tajuk awal-awal dulu, kita kata al-awwal, al-ula. Itu baru terjemah pertama. Wahid satu lah. Satu. Jadi muamalah wahidah, layanan yang satu, layanan yang sama, layanan yang serupa. Itu makna dia. Jadi ayat dia, jawapannya amala rasul an-nasa muamalatan wahidatan. Jawapan penuh. Ya. Baik, melayan mereka dengan layanan yang serupa. Baik. Rakam 4. Ma duru Khadijah radhiyallahu anha fi bidayah ad-da'wati ilal Islam. Apakah peranan Khadijah radhiyallahu anha dalam permulaan seruan Islam? Baik, apakah peranan Khadijah pada permulaan seruan ataupun dakwah Islam? Daurun azimun fi at-tawfifi anhu wa tashhifi. At-takhfif anhu wa tashhifi. Ejaan tu wa tasji ain wa tasjihi. Okey, ni dalam teks kan, maksud dia apa? Peranan Khadijah, daurul Khadijah, at-takhfif anhu, mengurangkan tentang dia dan memberi semangat. Mengurangkan beban dia dan memberi semangat. Memberi semangat, okey, boleh. Tapi untuk dalam jawapan ni, kalau buat jawapan macam ni, saya bagi setengah markah sahaja. Sebab apa? Sebab di sini dia tidak memberi maksud yang jelas. Apakah peranan Khadijah? Peranan Khadijah pada permulaan dakwah kepada Islam, at-takhfif anhu, meringankannya. Nya ni siapa? Dalam ayat ni tak ada. Kalau dalam teks betul lah. Anhu bermakna meringankan beban siapa? Rasul. Jadi dalam jawapan ni, since dia tak sebut perkataan Rasul, tak boleh buat hu. Tak boleh buat hu. Kena tukar. An dia tukar kepada beban siapa? Kena sebutlah. Hu tu siapa? Ani Rasul. Takhfif Ani Rasul. Wa tasji'ihi, yang kedua tu boleh diterima. Sebab siapa? Ar-Rasul tadi ya. Jadi sekiranya kita ambil jawapan daripada teks, kena perhatikan dhamir tu. Ha, hu, ka, ki tu semua kena perhatikan. Yang mana perlu tukar, kena tukar. Ya, jangan ambil yang kekal. Sebab nanti dia akan dalam jawapan dia dah jadi tak betul. Ataupun tak tepat. Nah. Okay, al-an al-soalul khamis, ilama. Ilama yushiru qawlahu sallallahu alaihi wasallam izhabu fa antum at-tulaqaw. Kepada siapa dirujuk, pergilah kamu orang-orang bebas. Ahli Mekah. Okey, baik. Di sini terjemahan tak betul. Dia bukan kepada siapa. Bukan kepada siapa ni. Cuba tengok perkataan dia, ilama. Ilama ni adalah ilama. Apa? Kepada apa? Bukan kepada siapa. Kalau dia kata ilaman ataupun liman, dia kata kepada siapa, barulah kepada siapa. Jadi kalau dia tanya liman, kepada siapa, barulah jawapan dia kepada ahlu Makkah. Tapi di sini dia tak kata kepada siapa. Dia kata benda ni ataupun ucapan Nabi, qauluhu izhabu fa antum utulaqah, merujuk kepada apa? Menunjukkan tentang apa? So di sini jawapannya bukan ahlu Makkah. Benda ni menunjukkan yang Nabi tu sifat dia bagaimana? Samhan. Samhan semua kan? Okay. Yushiru ila, so dalam jawapan nanti kita boleh kena buatkan begini. Yushiru qauluhu sampai habis tu,
Ilah ni sebab dalam soalan tadi ada ilah ni, ilah ni. Jadi ilah, maka jawapan bisa ada. Yushiru ila, apa tadi? Samhan. Samhan, Apa lagi selain samhan? Rahiman, Atufan. Okey, ambil 3 tu kita letak dulu. Yang pertama kita ada sifat Nabi yang pertama samhan. Kemudian dia apa? Rahiman. Samhan, Rahiman, lagi satu atuf Atuf, itu sifat Nabi. Boleh, jadi kita boleh gunakan 3 ni. Kita kata yushiru ila, dia menunjukkan, kata-kata Nabi itu menunjukkan bahawa Nabi bahawa Nabi orang yang bagaimana? Annahu samhun wa rahimun wa atufun. Jadi kita gabungkanlah jawapan ni. Rahimun, samhun wa atufun. Jadi kata-kata Nabi itu menunjukkan bahawa dia adalah seorang yang samhun, pemaaf, rahim, belas kasihan, dan juga atuf, rahim, penyayang, dan atuf yang ada sifat belas kasihan. So itu adalah jawapan al-jawab li su'ali al-khamis. Nah, baik. Al-an rakam jim. Soal jim. Fikratu ra'isatu linasihiyah, daripada hayatu Rasulullah manhajul muslimin. Soalan dia idea penulis teks, jawapan dia hayat Rasulullah panduan kepada umat. Idea betul, fikrah tu idea. Ra'isa tu salah, ini bukan penulis. Ra'isa di sini main, dia kata. So dia kata main idea. Itu makna Ra'is. Ra'is tu makna asalnya Ra'is tu chief lah ni, ketua. Tapi dalam Arab, dalam bahasa Arab ni dia dipanggil fikrah ra'isah ataupun fikrah ra'isiyah, artinya main idea. Jadi main idea tentang teks ini adalah hayatul rasul ya. Hayatul rasul wa manhajun. Hidup Nabi itu merupakan satu kaedah ataupun satu, apa tadi kita terjemah manhaj? Panduan untuk orang Islam ya. Baik, itu cuma yang betul. Okay, yang pertama ni apa ni? Intisarun Nabi fi kasirin minal ghazawat. Intisar tadi, intasara tadi, kemenangan. Kemenangan Nabi dalam apa tadi? Ghazawat tadi? Ghazwah tadi yang saya kata. Ghazwah Badar, Ghazwah Uhud, peperangan. Jadi bukan main idea ni. Yang kedua, musanadatu Khadijah lin Nabi. Musanada ni yang bantuan, ataupun tadi dalam teks dia kata Nabi Khadijah meringankan beban Nabi dan sebagainya kan. Itulah dia panggil musanada. Artinya pertolongan ataupun sokongan, dukungan, itu semua musanada lah. Sokongan dan dukungan Khadijah terhadap Nabi, lin Nabi. Kan itu salah. Baik. Kemudian lam yufarik baina Arabiyin wa ajamiyin, tanpa membezakan antara Arab dan bukan Arab. Maksudnya al-Arabiyun wal Aramiyun sawaun fil Islam. Arab dan bukan Arab sama dalam Islam. Jadi itulah yang dimaksudkan. Nabi tak beza-bezakan sebab mereka ni sama saja. Yang pertama ni apa ni? An-nasu naw'an. Nas Al-insan, an-nas. Manusia itu ada dua jenis. Naw'an ni, manusia itu dua jenis. Satu Arab, satu Ajam. Arab ni adalah kalau kita nak kata orang-orang Arab, ramai kita guna Arab. Kalau seorang Arabi, ada ya. Itu juga dengan Ajam. Ajami ni seorang. Ada ya belakang tu seorang Ajami. Tapi kalau ramai kita kata Ajam. Jadi Ajam tu merujuk pada non-Arab lah untuk ramai. So ini bukan ya. Al-Arabiyyu afdal minal Ajami. Ini apa maksud dia? Arab lebih baik daripada bukan. Itu ya. So bukan itu jawapan ni lah. Jawapan dia yang ketiga. Nah, baik. Al-an as-su'alu thalis. Kanat lil jadidat
radhiyallahu anha lil Khadijah radhiyallahu anha daurun azim, peranan hebat. Maksudnya Famat bi'amalin jalil, dia melakukan pekerjaan hebat. Okey. Kanat bi Khadijah. Khadijah mempunyai, ini tadi tertinggal kat terjemah. Li Khadijah. Khadijah mempunyai. Khadijah radhiyallahu anha mempunyai peranan yang besar. Apa maksud ayat ni tadi dalam teks? Qamat bi amal jalil. Dia telah melakukan pekerjaan yang hebat, yang mulia, yang besar. Itu makna jalil lah, itu jalil. Amalan yang mulia, yang lebih tepat. Jalil yang mulia. Nah. Bukan yang pertama, indaha bait kabir, dia ada rumah besar. Ataupun yang akhir ni, la ahamiyata laha. Ahamiyah bermakna kepentingan. Tidak ada kepentingan baginya. Artinya dia tidak ada kepentingan. Salah lain. Baik. Arba'ah. Tahammala kasara minal azab. Ni tak boleh baca kasara ni kena baca apa ni? Ni ada ya, takkan kita baca kasaira. Yang betul apa? Betul kan tu? Kasira. Kasira lah ya. So tahammal al-kasira minal azab. Fi fikrati Arabiah maknaha sabara ala azab, sabar dengan keburukan. Okey. Tahammala bukan membawa ni. Salah. Kalau membawa tahmilu ni fi'il lain ni. Tahammala. Tadi dalam teks tadi kita dah terjemah tahammala ni makna dia menanggung beban. Dia menanggung kesakitan, semua tu dipanggil tahammala. So tahammala salah bukan membawa, menanggung. Menanggung banyak minal azab, banyak. Azab ni bukan keburukan. Azab ni tadi kita terjemahan tadi perkara-perkara yang menyakitkan. Itu adalah azab. Jadi Nabi telah menanggung banyak perkara-perkara yang menyakitkan. So apa maksud tahammalan azab? Bil faqrati rabi'ah. Faqrah ni bukan ayat Faqrah bermakna perenggan. Perenggan. Jadi dalam perenggan keempat maknaha sabara alal azab. Dia sabar di atas segala perkara yang menyakitkan tadi. Itu dipanggil azab. Kan yang kita baca doa kalau kita keluar daripada toilet tu apa kita baca? Alhamdulillahillazi azhaba anni al-azab. Kataan ni kita guna. Alhamdulillah, puji bagi Allah yang telah azhaba anni, menghilangkan dariku. Azhaba, menghilangkan dariku al-azab, penyakit. Yang sakit-sakit itu kita dah buang tadi kan. Wa afani, dan menyihatkan dariku. Itu doa kita keluar daripada toilet. Sabara, karihal azab, apa maksud dia yang kedua ni? Apa dia? Kariha. Kariha yakrahu. Lawan kepada ahabba yuhibbu. Benci. Dia benci, tak suka. Dia bencikan benda-benda yang menyakitkan. Bukan. Tahammala bukan kariha. Tahammala bermakna sabara. Jazi'ah pula. Jazi'ah ni maknanya dia apa? Jazi'ah ni dia merasa risau tentang azab. Dia merasa tidak gembira dengan penyakit. Bukan dengan apa benda yang menyakitkan. Bukan ya. So tahammala selalunya dimaksudkan dengan bersabar. Ingat yang ni ya. Baik. Wa khamsah hadisatu. Hadisatu wada'i hajarul aswadi fil makanihi tadullu ala, kejadian meletakkan hajarul aswad dalam tempatnya menunjukkan hikmati Rasulullah SAW wa zakaihi, kebijaksanaan Rasulullah SAW dan kepandaiannya. Betul lah tu. Ini adalah yang kejadian itu. Kejadian ni hadisah tu kejadian sahih. Menunjukkan hikmah Rasul. Bukannya sidqu Rasulullah ataupun amanah dia bukan, dan juga bukannya kuwatul Rasul, kekuatan Nabi, dan juga keberanian kerajaan Nabi. Okay, sahih. Nah, walan
Al-mufradat. Al-mufradat, mufrad jamak. Kita cek betul tak ni? Okay. Jamak manhaj, manahij, Betul, manahij. mufrad sahabat, ashabi. Ni tak betul. Ashab ramai juga. Kalau kita kata ashab, ya ni tak payahlah. Kalau kita kata ashab, ashab maknanya sahabat-sahabat juga. So bukan ashab. Yang betulnya adalah sahabi. Sahabiyun. Sahabiyun. Tak ada alif tu ya. Jadi kalau kita kata sahabi, seorang sahabat. Contohnya kita kata as-sahabiyu Abu Bakrin. Sahabat Nabi yang bernama Abu Bakrin. So ni mufrad dia, sahabiyun, jamak dia sahabat, bukannya ashab. Salah. Okey, nombor 3. Mufrad ma'arik, makrokatun. Macam mana baca dia? Makrokatun. Makrokatun. Salah tu. Dia bukan ma', ni ma'ain. Ma'arakatun. Kalau kita baca makrokatun, dia dah lain bunyi dia. Baik. Nombor 4. Ma'arakatun. Ma'arakatun. Ain. Ma'arakat. Nombor 4. Jamak arabiyun, arabi. Salah. Jangan baca arabi. Arabun lah. Arab lah. Arab. Jangan baca arabi juga. Arab. Arabun. Arab. So di sini yang saya dah sebutkan tadi ya. Kalau mufrad dia yang ada ya ni, jamak dia dihilangkan ya. Contoh lain kita kata Yahud. Orang-orang Yahudi. Yahudi, ni merujuk kepada seorang. Ramai dia apa? Buangkan ya tu. Yahud. Ya, sama keadaan dia dengan Arab tadi, buangkan ya tu. Okay, nombor 4. Mufrad tulaka talikun. Baca lagi sekali. Talikun. Kalau baca talikun salah. Talikun panjang dia ada alif. Talikun. Ini bukan talikun, ni baca dia. Tengok panjang pendek kat mana. Panjang dia di mana? Bukan dekat ta. Panjang dia dekat lam tu. So macam mana nak baca ni? Aminah? Talikun. Betul, talikun. Jadi panjang pendek tu mesti kena check betul-betul ya. Jangan silap. Sebab kalau kita silap baca talikun, ni baru makna bercerai. Orang yang diceraikan, talikun. Tapi sekarang ni perkataannya talikun. Talikun tadi bebas. Orang yang bebas ya. Anta talikun, awak ni bebas. Itu makna asal dia. Kalau kita kata anti talikun, awak dah bebas dengan makna bercerai ya. So tu makna dia, beza dia. So jangan silap sebut talik. Yang akhir, wafi. Jamak wafiyun, aukiyun, aukiya. Kalau kita jawab aukiya dah salah. Sebab apa? Sebab di sini huruf asalnya fa. Tiba-tiba kita tukar kepada qaf. Salah. Jadi yang betul ni apa? Aufiya. Aufiya, betul ya. Jadi dia mufrad jamak ni dia mesti menggunakan huruf yang sama. Dia tak boleh bertukar tiba-tiba tukar pula daripada huruf asal tukar kepada huruf lain, tak boleh ya. So aufiya, betul. Aufiya orang-orang yang setia. Naam, sahih. Okay. Mufrad al-an muradif seerti. Mufrad uswatun, kudwatun. Maksudnya tidak sekata. Tapi jangan baca mufrad, ni bukan mufrad ni. Bukan mufrad. Muradif. Muradif. Kalau mufrad nanti kan dah tersilap mufrad jamak tu kan. Okay, kudwatun ni okey. Berapa patutnya kena bacalah ni terjemahan ayat ni semua ni. Tak boleh baca sebab kita nak tengok dalam ayat tu apa maksud dia. So al-abu uswatun li abnaihi. Tak ada terjemahan ni. Patutnya kena ada terjemahan lah ni. Bapa adalah
Apa tadi uswah tadi? Uswah qudwah ni? Tidak sekata. Ya? Tidak sekata. Bukan. Uswah ni apa? Contoh. Contoh tauladan, panduan, uswah. Contoh untuk anak-anaknya. Itu yang dipanggil uswah tu. Okay, yang kedua. Hasanatun, muradif dia tayyibatun. Okay, maksud dia? Jujur, sifat amalan yang baik. Okey, apa maksud jujur amalan Jujur, amalan yang sifat yang baik. Sifat yang baik. Jujur sifat yang baik. So baik tu apa baca tadi? Tayyibatun. Tayyibatun. Naam sahih. Tayyibatun ya. Okey betul. Hasanah tayyibah. Boleh. 3. Salasah. Katalat, muradif dia harabu. Harabu. Tak boleh harab tu. Harabu. Harabat. Ta ni ta tambahan ni. Okey, apa makna qatalat harabat tadi? Berjuang. Okey, maksud ayat ni? Itu sebab dia tak boleh tengok kamus saja, dia kena tengok ayat baru dapat makna yang betul. Di sini bukan makna berjuang. Kalau dalam kamus betul dia kata harabah ni berjuang, qatala ni antara maknanya berjuang. Tapi dalam terjemahan ayat salah qatalat memerangi. Itu makna betul dia. Itu sebab kena lihat makna keseluruhan ni. Al-hukumah bermakna kerajaan. Kerajaan telah memerangi mutamarridin, orang-orang yang memberontak. Mutamarrid orang-orang yang memberontak, pemberontak. Nah, rakam 4. Baca daripada awal ni. Al-mujrimuna mazalun tulaqa'a. Muradif dia ahdaran. Bukan ahdar ni. Ni bukan dal ni. Okey, apa dia? Al-mujrimun. Al-mujrimun ni penjenayah. Penjenayah mazalu, mereka masih lagi tulaqa, mereka masih lagi bebas. Jadi apa seerti perkataan bebas? Ini bukan ahdar. Ahrar. Ya, jadi salin tu salin cek betul-betul ya ejaan dia. Kalau tak, dia tak ada makna. Ahrar artinya orang-orang yang bebas. Kata ahrar, jamak untuk perkataan hurrun. Hurrun bebas. Ahrar orang-orang yang bebas. Okey, 5. Min sifati mu'minin syaja'atun. Makna dia? Muradif dia jadahu. Ini pun sama, salah juga ni. Bila Jada'ahu. Salah, tak betul. Ya, apa makna dia? Min sifatil mu'min asyaja'ah. Sifat mukmin berani. Antara sifat orang-orang mukmin. Betul. Antara sifat orang mukmin ni adalah syaja'ah, berani. Seerti dia bukan ni, salah salin juga ni. Ra. Jadi kalau mana-mana perkataan yang pelik-pelik ni kena bariskan. Kalau tak boleh nak baca. Kita baca jada'ah ke, semua ni salah. Jur'atun. Jadi baris tu penting untuk perkataan-perkataan yang kita tak kenal. Perkataan baru. Kalau perkataan tu kita dah kenal, tak payah tulis baris ya. Yang penting untuk salin balik baris dia. Jur'atun, keberanian dia. Jur'atun. Okay, yang akhir, 6. Fadlun ummi azim. Muradif dia kabir. Maksud dia? Fadlun ummi. Apa itu? Fadlun. Fadlun ni kelebihan, kebaikan. Kebaikan itu besar. So azim, kabir ya. Okay, seterusnya, aksul kalimat. Okay, perkataan seterusnya, aksul kalimat. Aksul kalimat yang pertama sekali, zakaud al-waladi yazharu fi suluki
Zaka'u kepintaran ataupun kecerdasan. Al-waladi budak lelaki itu. Yazharu datang daripada. Fi pada sulukihi dia punya attitude. Zakat Kepintaran. kepintaran Budak dia pun lelaki itu, ini bukan makna datang. Yazhar ni makna muncul ataupun zahir, nampak, boleh dinampak. Dia zahir pada attitude dia, betul. Pada tingkah laku dia. Jadi kecerdikan budak itu kita nampak dia terzahir pada tingkah laku dia. Okey. Lawan dia adalah ghabaun kebodohan. Ghaba'un, tertinggal titik ya. Ghaba'un, betul. Ghaba' kebodohan. Okey, sahih. Al-zaka al-ghaba', bukan aba' ya, ghaba'. Okey, yang kedua, intasara. Yang kedua, intasara mengalahkan al-muslimuna, kaum muslimin, orang muslimin ala atas as-salibiyina, tentera salib. Betul. Jadi di sini makna mengalahkan, menang atas, makna mengalahkan tentera salibiyin. Betul. Jadi lawan dia intasara kalah. Itu perkataan yang sama tu. Perkataan yang sama. Tapi dia punya makna dia lain. Tak boleh. Itu yang saya sebut tadi. Intasara ni makna asal dia menang. Memenangi. Tetapi bila intasara ni datang bersama dengan perkataan ala, dia terjemah dengan makna mengalahkan. Jadi makna dia mengalahkan, bukan kalah. Bukan kalah. Jadi menang tu kan dia mengalahkan orang. So makna yang sama. Jadi intasara kalau terjemah dengan makna kalah, salah. Mengalahkan baru betul. Jadi perkataan dia bukannya intasara. Perkataan dia apa nak cari mengalahkan ni? Perkataan dia boleh kita guna ghuliba, dikalahkan. Ghuliba. Boleh guna ya, ghuliba. Ataupun boleh cari kamus tengok perkataan lain. Yang bermakna kalah, bukan mengalahkan ya. Baik. Yang ketiga. Yang ketiga, ahabba, saya suka, al-mu'allima, guru, at-tulab. At-tulab dia pelajar ke ustaz? Betul, pelajar-pelajar. Okay, jadi adakah ahabba tu makna saya suka? Ahabba. Dia bukan saya suka ni. Kalau saya suka, uhibbu. Okey. Siapa yang suka? Tu belakang tu, mim tu. Ni yang suka, guru yang suka. Guru sukakan pelajar-pelajar. Itu makna dia terjemah ya. Jadi ahabba tu bukan saya. Kalau saya kita kata uhibbu. Baris berbeza, makna berbeza. Uhibbu. Okey. Jadi apa lawan kepada ahabba? Akrahu. Akrahu pun salah. Kalau akrahu saya benci. Ni bukan saya ni. Karahu. Karahu baca tak betul. Ikut wazan fi'il madhi. Karaha. Karaha boleh diterima lah. Tapi yang betul dia kariha. Kalau baca karaha saya boleh terima. Tapi kalau baca karuhu dia sebab tak ikut wazan fi'il yang kita belajar tu kan. Dia mesti baca ikut wazan. Fa'ala ke, fa'ila ke, fa'ula ke. So baru kita boleh terima bacaan tu ya. Okey boleh. Ahabba kariha. Nombor 4. Nombor 4, yatasaddaqu, bersedekah. Ar-rajulu, lelaki itu. Al-karimu, pemurah. Ala, atas al-fuqara, orang-orang fakir. Lelaki itu bersedekah, pemurah, dia bersedekah kepada orang-orang fakir. Lawannya? Lawan dia al-bakhil, kedekut. Al-bakhil ya. Okey, sahih al-bakhil, kedekut. Seterusnya. Yang kelima, asyaja'atu, berani, min daripada as-sifatu, sifat al-jamilah, yang indah. Dia punya lawan dia al-jubna. Al-jubnu. Kita baca. Al-jubnu. Ya, baca penakut betul. Al-jubnu, asy-syaja'ah berani. Berani itu sifat jamilah, jadi lawan dia al-jubnu. 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 Penakut. Baik. Seterusnya. Bada'an, telah bermula al-barnamaju, program fi pada as-sobahil bakir, awal pagi. Bada'an telah bermula, lawan dia intahan, telah berakhir. Ni dia bukan intahan ni.
Intaha. Alif Oh, maksud. intaha. Intaha. Okay, so makna dia apa tadi? Barnamij, apa? Program ya? Program. Program ya, barnamij program telah bermula pada pagi, awal pagi. Nah, lawan dia intaha. Intaha. Okey, saya nak tambah dekat sini yang perkataan lawan untuk intasara, menang tadi kan. Antara lawan dia boleh guna perkataan ni, istaslama, menyerah. Pun boleh guna kata menyerah kan, istaslama. Okey, intaslama. Nah, ataupun satu lagi kita guna inhazama. Ni baru makna kalah. Kalah, inhazama. Bukannya makna intasara tadi ya. Istaslama ni menyerah. Baik. Okay, istaslama dan juga inhazama. Nah, dan yang akhir sekali jumlah mufidah. Jumlah mufidah yang pertama sekali yufakiru, fikir, fi, pada. Dia punya ayat dia yang saya buat yufakiru Ahmadu bima yakulahu asna'u fi al-ghada'at. Ahmad dia berfikir tentang apa yang dia makan pada waktu makan tengah hari. Okey, yufakiru Ahmad, Ahmad berfikir bima, dengan apa. Di sini bi ni, di sinilah yang kita kena gunakan fi sepatutnya. Fi. Jadi makna fi di sini bila kita guna yufakir, berfikir tentang. Jadi fi di sini mengenai tentang apa? Dia berfikir tentang apa? Jadi ayat dia sepatutnya yufakiru Ahmad fi ma. Fi ma ya. Jadi fi di situ bukannya dia nak maksudkan fil ghadat. Fil ghadat ni betul lah juga. Tapi yang dia nak di situ ni berfikir tentang apa? Yufakiru fi ma yakuluhu. Betul. Berfikir tentang apa yang dia makan. Asna semasa, bila dah ada semasa tak perlu lagi lafi. Asna al-ghada ataupun kita guna fil ghada. Salah satu. Jangan gabunglah asna fi, tak boleh. Atau kalau nak dua-dua boleh, kita kata fi asna il-ghada, itu boleh juga terima lah. Tapi yang eloknya salah satu lain, asna al-ghada ataupun fi al-ghada. Nah, itu yang pertama. So fi itu tentang, bukannya di. Yang kedua. Yang kedua, yufarriku, membezakan baina antara. Ayat yang saya buat, Aisyah yufakiru baina al-hatifina qabla syara'a. Aisyah membezakan antara dua telefon sebelum membeli. Ya. Okey, baik. Ayat betul. Cuma bacaan tu nak kena betulkan sedikit. Yang pertama, Aisyah, ejaan dia begini ya, ada hamzah, tak ada ya. Beja Aisyah, hamzah, cinta, Aisyah. Itu ejaan yang betul. Aisyah. Yufarriqu, membezakan baina al-hat. Tadi terjemah apa? Dua telefon ya? Dua telefon. Kalau dua telefon, baca dia bukan hatifin. Kalau baca hatifin, makna dia lain. Orang-orang yang berbisik. Lain makna. Hatifai ni, dua telefon. Hatifai ni, so baca hatifai ni ya. Membezakan antara dua telefon qabla syira'ihi. Okey, betul, sebelum membeli. Cuma ejaan di sini saya betulkan. Cara menulis dia syira'ihi. Hamzah dekat situ. Bukannya hamzah di luar dia. Dia di atas dia ya. Okey. Ayat tu betul. Ayat tu cantik. Okey. Rakam salasa. Rakam salasa, urifa dikenali bi dengan. Dia punya ayat dia urifa Ali bi annahu al-fanana al-aksaru sya'biyah. Ali terkenal sebagai artis yang paling popular. Ni mana dapat ayat ni? Al-fanan al-aktar sya'biyatan. Urifa dikenali. Betul lah. Urifa. Okay, Ali salah je. Ejaan Ali macam tu. Kalau kita ejak Ali tu dah bermaksud orang yang tinggi. Tak betul. Urifa Ali bi annahu, ataupun tak payah bi annahu, bi je terus. Sambung je terus. Dikenali dengan apa? Urifa bil, sambung begitu. Bil fannan al-aktsari sya'biyatan. Dikenali dengan fannan ni apa tadi? Artis lah ya. Fan, orang-orang ahli seni lah ni. Artis yang sangat sya'biyah ni daripada perkataan sya'bun, rakyat. Artinya al-aksar sya'biyatan, yang rakyat semua kenal dia, yang popular lah ya. Itu makna al-aksar sya'biyatan. Boleh. Ya, rakam arba'ah. Rakam arba'ah, syaraka menyertai fi pada ataupun di. Dia punya ayat dia fatin syaraka
video fi YouTube. Fatin menyertai Fatin dia memasukkan video dalam YouTube. Okey. Tadi terjemah menyertai. Kemudian bila buat ayat dia jadi memasukkan. Tu dah salah lah tu. Jadi dia bukan memasukkan ni, dia menyertai apa? So contoh menyertai pertandingan, menyertai program. Itu yang betul. So ayat yang betul dia sini Fatin. Okey, yang pertama nama, kalau nama Fatin tu ejaan dia Fatin. Itu pertama. Fatin. Ini nama orang Melayu lah ya, Fatin. Bila perempuan kena tambah ta lah. Syarakat. Barulah betul untuk orang perempuan ni. Jadi tak ada masalah, boleh tambah. Kalau kita gunakan untuk perempuan, tukarkan fi'il tu kepada bentuk yang betul. Fatin syarakat, syarakat video, tu dah salah. Maknanya dia tak kena. Syarakat fi, tu yang betul. Dia menyertai apa? Menyertai apa kita kata? Syarakat fi musabaqah, contoh pertandingan. Syarakat fi musabaqah video. Yang lain tu boleh salin balik. Musyarakat musabaqah video fi apa tu? YouTube kan? Okey, yang tu boleh. YouTube. Okey jadi yang kita nak di sini ni perkataan ni macam mana nak guna syaraka tu. Syaraka fi, dia bergabung dua tu maknanya menyertai sesuatu. Syaraka fil musabaqah. Syaraka fi barnamij yang tadi kita guna pada program tadi kan? Pun boleh juga ya. Jangan terjemah dengan makna memasukkan, salah. Baik. Yang kelima, wadu'a. Yang kelima, wadu'a letak. Dia punya ayat dia, laqad wadu'as al-sunduk fi al-makhzan. Dia meletakkan kotak itu di dalam store. Okey. Dia meletakkan kotak itu di dalam store. Okey, betul. Wadu'at. Tapi dia tu siapa tu? Tak mention. Kena ada orang dia. Kena letakkan fa'il dia. Siapa yang letakkan sunduk di peti? Nak letak laki-laki ke perempuan ni? Ada ta ni? Perempuan. So letaklah satu nama perempuan. Fatimah. Okay. Jadi setiap kali kita guna fi'il, pastikan siapa pelaku dia. Kalau tak ayat tu jadi tergantung lah. Wadu'at dia tu siapa? Wadu'at Fatimah. Ataupun boleh dibaca dengan wadu'atu, saya letak. Itu pun boleh. Jadi tak ada masalah, boleh tukar ni. Boleh tambahkan dhamir yang sesuai. Baik, yang akhir sekali, syajja'a ala, menggalakkan. Syajja'a ala, saya punya ayat, syajja'a ukhti ala muwasalati darasatiha. Saya menggalakkan adik perempuan saya untuk sambung belajar. Okey, baik. Ayat tu dah betul, cuma baca dia tak kurang tepat. Yang pertama, kita tak baca asyajja'a. Bila kita tambah alif, dia tukar kepada fi'il mudhari'. Jadi bila tukar fi'il mudhari', apa nak baca? Kena lihat wazan. Fa'ala kan? Syajja'a fa'ala, mudhari' dia. Fa'ala yufa'ilu. Yufa'ilu. Oleh itu syajja'a Yusajji'u. Betul. Oleh itu kat sini kita tukar kepada ana Usyajji'u. betul. Itulah cara dia. Kita gunakan wazan itu untuk dapatkan betul ya. Jadi tak apalah, boleh, tak ada masalah. Kalau di sini dia guna fi'il madhi, dalam ayat tukar kepada fi'il mudhari', tak apa, saya terima, tak ada masalah. Usyajji'u ukhti. Jadi saya galakkan kakak adik saya ataupun kakak saya untuk ala di sini, betul lah. So ala di sini makna untuk. Saya menggalakkan kakak untuk ataupun adik untuk muwasalah. Baca dia dirasah. Bukan darasah, dirasah. Betul. Sahih. Hazihi hiya al-tadrib. Hadza huwa tadribu al-akhir. Okey. So syukran jazilan lakum. Syukran jazilan lakum untuk presentasi yang terakhir ni. Jadi Syukran Ustaz. Ya, afwan.